Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Kami bersiaran sekali lagi dari studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur. Dan saya ingin membawa satu kisah dan perlu kita bayangkan berterusan bagaimana perasaan dan juga situasi ibu bapa, ahli keluarga, anak-anak bagi arwah ataupun pesakit-pesakit COVID-19 yang telah pun meninggal dunia sehingga 30 hari bulan Mac lalu. Hampir 37 kes kematian sudah pun dilaporkan kepada pihak CPRC. Tetapi bayangkanlah bagi jenazah-jenazah COVID-19 ini, langsung kita tidak akan berjumpa dengan mereka. Kita tidak akan melihat bagaimana jenazah itu dapat diuruskan. Bagaimana ahli keluarga tidak boleh ke pusat perkuburan ataupun tanah-tanah perkuburan untuk yang kali terakhir menatap wajah ibu, ayah, abang, adik ataupun kakak mereka. Jadi itulah sedikit kisah COVID-19 yang mungkin tidak wajar kita korbankan. Bagaimana kita perlu menyekat atau hentikan wabak COVID-19 ini. Jadi salam takziah kita titipkan kepada seluruh ahli keluarga yang sudah pun kembali ke rahmatullah akibat COVID-19 ini. Tetapi bagi kita yang hidup, kita terus perlukan meneruskan perjuangan ini dan stay at home, terus tinggal di rumah. Kita dapat lakukan sesuatu iaitu untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita akan melihat hari-hari mendatang kita kalau jangkaan JP Morgan dan MIER mengatakan bahawa unjuran mereka ataupun tahap kemuncak COVID-19 di negara kita akan berlaku sekitar pertengahan April 2020, iaitu memasuki kes 6,300 kes. Itu jangkaan mereka dengan apa data-data angka yang ada pada ketika ini. Tetapi pihak Kementerian Kesihatan dari temu bual setiap hari, mereka mengatakan kita mampu ataupun menidakkan angka yang diunjurkan oleh JP Morgan dan juga MIER ini kalau kita terus dapat melakukan sesuatu dalam era ataupun waktu MCO ataupun PKP ini, iaitu tidak akan membanyakkan kes-kes baru ataupun menghentikan kes-kes baru untuk dijadikan sebagai satu angka. Jadi bersama saya pada hari ini yang berbahagia Datuk Dr. Musa Nordin, Perunding Pediatrik dan juga Perubatan Hospital Pakar KPJ Damansara. Mungkin Datuk Musa, apa yang kita boleh, saya bayangkan itu satu senario yang kita tidak pernah impikan. Kita tidak dapat berjumpa ahli waris kita, keluarga kita akibat wabak yang tidak ada vaksin pada ketika ini. Dr. Musa. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera, Nazri. Suatu yang amat menyedihkan. Saya kehilangan seorang kawan, a vaccine champion dari Filipina. Sebaya umur macam saya, tetapi tidak lagi bersama kita. Tetapi sebagaimana Nazri kata, kita harus teruskan perjuangan. Kita, rakyat Malaysia, kita tunjukkan bahawa jangkaan JP Morgan dan Tan Sri Kamal Saleh di Malaysian Institute of Economic Research itu boleh kita datarkan. We can do it together. Yeah. Kalau kita sama-sama, anda, saya selaku kawan-kawan di hospital, praktikkan stay home, duduk di rumah, ya, jarak sosial, insya-Allah. Janganlah pergi main bola, janganlah pergi minum kopi, melepak, ya. Sebab keadaan sekarang agak kritikal, ya. Sebab the rate of rise is very accelerated, begitu mendadak, ya. Nombor tu naik secara pantas, ya. Dan yang lebih merisaukan saya dan kawan-kawan saya di hospital-hospital COVID di seluruh negara, di Universiti Melaya, di Universiti Kebangsaan ialah pesakit-pesakit di unit rawatan rapi telah naik 20 patients kepada 90 in ICU. Dan daripada yang pakai mesin untuk bantu pernafasan itu daripada 52 hingga 62. Maknanya yang paling kritikal
So saya harap rakyat Malaysia faham bahawa ini mereka bersabung nyawa tahu di intensive care unit tu. Ya. Dan kematian berapa ramai? Satu kematian adalah satu tragedi. Ya. Wa man ahyaha fakainna mahyan nasa jami'ah. Peringatan daripada langit. Jikalau kita selamatkan satu nyawa, seakan-akan kita menyelamatkan satu umat manusia. Jadi insya-Allah anda, rakyat Malaysia boleh bantu kami. Kalau anda tak sihat, anda masuk hospital, jadi pasien COVID, anda membebankan kawan-kawan kami di hospital-hospital COVID. Dr. Musa, kita sudah belum sampai pun 100 hari kita mengalami wabak COVID-19 ini. Kalau kita ikut angka sejak awal tahun ini, apa yang boleh kita jangkakan? Kita masih lagi belum mendatar. Kalau kita lihat South Korea, Korea Selatan yang telah pun melakukan ujian, ya, contact tracing, quarantine, ya, dan social distancing, i.e. jarak sosial, mereka telah naik secara mendadak dan sekarang telah pun mendatar. Jadi kita harus belajar daripada Korea Selatan, daripada Singapura, daripada China, daripada Taiwan. Ya, kalau kita ingin menyelamatkan negara kita. WHO di bawah pimpinan Dr. Adros mengatakan bahawa kita perlu cari pesakit ataupun mereka yang ada gejala ataupun tiada gejala, kita perlu asingkan, kita perlu uji mereka dan kita rawat. Adakah kita sudah melakukan dengan begitu baik dengan keempat-empat faktor yang dimahukan oleh KKM dan juga WHO ni, Dr. Musa? Pertama, uji. Ya. Test. Kita lambat memulakan ujian yang mass testing, tetapi insya-Allah dah ada suatu keazaman untuk meningkatkan kepada 7,000 sehari dan April 17,000 sehari. We have to work together. Swasta, Kementerian Kesihatan. Kita lakukan ujian yang begitu meluas, jadi kita tahu apakah kadar infeksi di dalam masyarakat kita. Korea 2.7%, Singapura 1%. Daripada data yang saya ada, lebih kurang 1%. Ya. Ya, maknanya kalau Korea tu dalam 100 orang, 3 orang saja. COVID. 3 orang ada COVID. So kita ingin tahukan tu sebab bila kita telah kenal pasti yang positif, kita buat contact tracing. Ya. Contact tracing dia amat penting. Kalau kita laku secara yang dilakukan sekarang ini, Tak cukup. letih. Tak cukup. Bayangkan Kementerian Kesihatan kena ikut indeks kes 1 nak ikut 30 orang macam mana kalau secara manual. Ya. We have to be smarter than that. Kita tengok Singapura, kita tengok Korea Selatan, mereka menggunakan apps COVID, ya, di mana Korea Selatan boleh tahu siapa yang positif. Korea Selatan melalui apps mereka boleh mengetahui kalau dia positif 48 hours, 48 jam sebelum dia kena positif tu, di mana dia. Jadi dia boleh hantarkan alert kepada orang yang ada apps. Jauhi tempat ini. Ya. Berhati-hati. Ya. Begitu juga di Singapura. Singapura telah pun bagi direct access kepada apps dia. Kenapa Kementerian Kesihatan tidak menggunakan kaedah ini? Kenapa mesti tidak memikirkan untuk mengguna apps ini? Kalau tak, letih pekerja-pekerja kita di KKM untuk menjejak ni contact tracing satu persatu. Kalau dia jadi spreader, bayangkan 150 orang yang nak dijejaknya. Kesian, ya. Okey. Bagi generasi COVID-19 untuk kluster Sri Petaling dimaklumkan oleh Datuk Nur Hisham, KP Kementerian Kesihatan kita, sudah pun memasuki generasi keempat dan juga generasi kelima. Cuba kita bagi faham kepada awam, apa sebenarnya sudah memasuki generasi keempat, generasi kelima, sudah berada di sekeliling kita. Maknanya kuman ni telah pun menular di dalam masyarakat kita. Jadi fahamlah rakyat Malaysia. Kalau saya ni index case, saya kena COVID pertama, generasi pertama.
Saya PAS kepada Nazri. Ya. Generasi kedua. PAS kepada member kat sana. Generasi ketiga. PAS kepada anak dia. Generasi keempat. PAS kepada kawan main bola dia. Dah 5 generasi. Cuba bayangkan. Itu sebab don't play. Jangan main-main. Ini bukan perkara mainan. Ini suatu yang serius, ya. We have to be together in this. Ya, rakyat kena main keperanannya, dan apabila kita disuruh oleh kerajaan stay at home, duduk di rumah. Make yourself busy at home. Kalau sudah ada di sekeliling kita, sudah berada di sekitar komuniti, maksudnya kluster tabligh sudah pun boleh dijangkiti kepada semua orang tanpa mereka ke Sri Petaling pun, ataupun tanpa mereka mendapatkan dari generasi pertama ataupun generasi kedua. Selain daripada apa yang dilakukan sekarang oleh pihak kerajaan dengan mengetatkan MCO ataupun PKP di setengah kawasan seperti di Separenggam, di Sungai Loi dan juga di City One sekitar Jalan Bonus Masjid India, apa lagi yang boleh kita lakukan? Kerana ini melibatkan orang awam, bukan orang macam kita, Dr. Musa. Mereka mungkin tidak indah langsung ataupun ambil mudah perkara ini. Kerana kita yang inform ni, kita sentiasa update daripada social media, rakan-rakan, TV dan sebagainya. Tetapi bagi orang biasa yang sentiasa pergi masjid, jumpa kawan-kawan di warung, tetapi mereka tidak boleh keluar, tapi mereka nak keluar juga. Mereka nak beli barang dapur, walaupun barang dapur dah cukup, tapi mereka rasa mereka kena keluar juga. Mereka paksa diri mereka keluar, sedangkan mereka tak sepatutnya keluar. Jadi, apa bahasa ataupun linggo ataupun naratif paling sesuai kita memujuk mereka, tolonglah, jangan keluar? Bahasa pertama mesti datang dari pimpinan di atas, daripada Perdana Menteri dan kabinetnya. As ministers, you kena tunjukkan tauladan yang paling baik. Rakyat tengok, menteri seorang aja jalan tu. Mungkin bodyguard dia seorang, tak ada orang lain. Ini bomba. 100 orang kat situ. Jejak sosial apa ini? Okey what? Menteri buat macam tu, kita okey what? Gambaran you beri kepada TV you di setiap rumah tu, biasa apa menteri buat macam ni? So please, the first thing is leadership. Melalui tauladan. Contoh, melalui tauladan. Itu penting. Alright? MKN must give this example. All the ministers must show this example. Otherwise, we will fail. Because we fail from the top. Itu penting. Keduanya, Simpang Gerenggam, hotspot ni mesti kita lockdown 100% dalam what they call enhanced MCO. 100%. Baru dia tahu sengsaranya. Ya, kalau tak, dia keluar. So itu kedua. Ketiganya, yang balik daripada London, Itali, Iran, you have to make sure that they are put in a separate place. Isolation center, temporary hospital. Tak boleh balik kepada keluarga mereka. Because China dah tunjukkan isolation dengan keluarga is a failure. Korea dah tunjukkan, kalau you suruh anak you naik, duduk kat tingkat atas, you kat bawah, it's a failure. Amerika, saya bagi contoh. Satu keluarga, 7 orang. Self-isolation, rumah 3 tingkat, 4 orang dah meninggal dunia. Tinggal 3 orang. Nak self-isolation ni. One family, father balik dengan COVID, bagi kat isteri, bagi kat anak lelaki, bagi kat anak perempuan. 4-4 dah kena. It does not work. We have to be clear in this. Thirdly, saya risau ni, Indonesia. Indonesia is a time bomb. We just don't know kan. Mungkin syur saya kepada MKN. We have to control the border. Control our borders. Otherwise, that will be another huge cluster of COVID-19. Wallahu alam.
berkaitan dengan individu dalam siasatan PUI, Person Under Investigation, dan juga PUS, Under Surveillance ataupun di bawah pengawasan. Ini satu perkara yang perlu kita lihat secara serius, Dr. Musa, kerana kita tidak dapat lagi menjejaki mereka kerana mereka menunggu keputusan ujian sama ada di peringkat KKM ataupun swasta. Jadi bagaimana kita memastikan PUI dan juga PUS ni benar-benar dapat menghindari diri mereka dari dijangkiti oleh kaum keluarga, kerana PUI, PUS ini termasuk juga mereka yang datang daripada luar negara, tetapi ada juga yang datang di dalam negara yang pergi berjumpa dengan rakan-rakan tabligh ataupun daripada generasi awal itu. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Wallahu alam, kalau UPUI, UPUS, arahan daripada Kementerian Kesihatan is very clear. Complete isolation for the next 14 days. Ya. Paling baik dan paling berkesan yang dilakukan di China, di Singapura, di Taiwan, di South Korea ialah mereka diletakkan di suatu fasiliti dengan PUI dan PUS yang lain-lain. Ada nurse to monitor them. Lengkap. Ya, lengkap fasiliti dia. Saya harap sedang dibina di Serdang, tak silap saya. A few you must have. Mesti. Tak boleh balik ke keluarga. You will menjangkiti, menularkan kepada keluarga-keluarga you. Di Korea, dia pakai apps tau. Kalau UPUI, PUS, there will be GPS. You keluar daripada rumah you, poop, red alert. You akan ditangkap polis, you will be fined 7,000 USD. Itu kan lebih mudah, Dr. Musa. That's why. Itu sebab for contact tracing, for GPS surveillance, kita kena, mesti. We've got a few brainy guys who are so smart, trained in Harvard, trained by NASA. Use them. Use the app. Singapore has got this app. Direct access, open access. Use. Yeah. So, if they break the rule, GPS alert, fine. So we have to be a bit stringent. Tapi app tu dia boleh ikut mana-mana you pergi. So you have your naughty, you go to some place pun dia ikut. So this is dia punya personal life is privacy dia hilang sikit lah. Betul lah. Untuk menjaga orang lain. Masalah ummah kan. Masalah umum. Betul. The good for the good of the many. Untuk memastikan kita dapat melakukan ujian secara massa ataupun secara beramai-ramai, widespread testing ini, Dr. Musa ungkapkan begitu baik sekali. Selain daripada smart apps, selain daripada strict isolation dan juga social distancing, widespread testing, KPJ Damansara sudah melakukan lebih awal, memberikan orang ramai yang rasa ada badan tak sedap ataupun ada simptom-simptom yang dikatakan itu, mereka boleh buat secara volunteer, drive-through KPJ Damansara dan semua kumpulan KPJ di Lembah Kelang. Tetapi bagi secara keseluruhan, adakah menjelang April yang dikatakan 17,000 itu, adakah kita tidak terlambat, Dr. Musa? Better late than never. Okay. Alhamdulillah, kita di kumpulan perubatan Johor, di Hospital Pakar Damansara, I call him my A-team lah. Dr. Noor is my emergency physician. Dia yang champion. Kita buat daripada lambat early February sampai sekarang dah lebih kurang maybe about 1,600 lah. Lebih kurang about 6% of the total of Malaysia tu. Kita buat. We were the first buat drive-thru. Kita tengok member kat Korea buat. Oh, smart. Korea, dia buat drive-thru ada 60 stations. 60. Januari dia dapat genome tu kan, baka tu. Dia order 4 syarikat buat the test. So dia produce test banyak. Dia buatkan 60 station. You just drive to, swab within 24 hours dapat result. So kita sebenarnya Hospital Sungai Buloh yang mula buat. Kita ikut Sungai Buloh dengan Korea. Laju, cepat. Not only that, you are protected. You dalam kereta, tak ada siapa nampak. Sebab kalau kena ni stigma ni. Betul. Dia ni dah pergi test. Di stigma tak boleh. So, lepas. We can give it your result dalam 24 hours. Untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. So,
KPJ Damansara buat, Ampang Puteri buat, Tawakal buat, a few hospital kita buat. Dan rantaian IHH, Pantai, Thomson, good, lagi banyak, lagi baik. So we can target and dapat at least paling kurang pun 10,000. Sebab sekarang ni Malaysia rendah, per million, per juta kita hanya 800. Singapura 6,000 for every million rakyat dia. South Korea 6,500 test bagi setiap 1 juta. Australia 8,000 for 1 million. So kita ketinggalan, tetapi boleh sama-sama kita boleh berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan untuk tingkatkan lagi. Kalau kita tidak ketinggalan, bagaimana kita nak menolong rakyat juga? Kerana kalau di KPJ Damansara, kalau Korea, kalau ikut angkanya, sekali test 170,000 won. Ataupun dalam ringgit Malaysia 600. KPJ Damansara average macam itu, 600-650. Sudah sampai masanya, mungkin orang-orang B40 atau M40 mungkin agak keberatan, 650 nak buat test. Bagaimana mungkin syarikat insurans, semua mereka yang berkepentingan dalam kesihatan, perkhidmatan kesihatan ini dapat membantu. Selain daripada KKM dah melakukan yang terbaik, tetapi kita juga dapat membantu sedikit sebanyak, Dr. Musa. Harga kan? Ya. Pertama, saya tengok ke atas. Majlis Keselamatan Negara kena put a cap, a ceiling on the price. 600, walaupun Damansara buat, saya kata mahal lah. Ya. Saya pun ada hati rakyat. Betul. Saya pun rasa, I feel for the B40s. They can't afford 600, my dear. Kalau kita buatkan dia affordable, ramai boleh datang. Volunteer. You ada yang letak RM1,000. So, ini peranan Majlis Keselamatan Negara. You put a cap. Must. They just put a cap kan? RM1.50 kan? Ya. Walhal, saya beli daripada Vietnam, 35 sen saja. Yang datang daripada China, 50 sen sahaja. Someone is profiteering here. MKN mesti bertindak. Tetapi bagaimana pengalaman kita handle COVID-19 ini boleh menjadi satu benchmark ataupun satu noble event yang boleh kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita menghadapi. Yalah, belum selesai lagi COVID-19. Kita mengharapkan segera akan selesai. Tetapi Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, mereka melalui semua yang baik-baik yang Dr. Musa katakan tadi, kerana mereka sudah belajar daripada MERS-CoV, daripada SARS, daripada H1N1. Jadi bagaimana Nazri, kita ada pengalaman itu. Ya. Kita dulu Nipah virus. Ya. Kita dulu hand, foot and mouth disease. Ya. Dan ketua-ketua pengarah telah pun mengendalikan dengan baik. Ya, saya ingat Tan Sri Abu Bakar Sulaiman, dia yang commander in chief untuk Nipah virus, untuk hand, foot and mouth disease. Tan Sri Ismail, pandemic influenza. Masa tu saya ingatlah 13,000 cases, 77 meninggal dunia. Tan Sri Ismail. Saya mengharapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, lebih lagi kepada MKN, cubalah tanya kepada Tan Sri Abu Bakar Sulaiman, tanya kepada Tan Sri Dr. Ismail. Dr. Ismail. These are our champions. Kita ada pengalaman. Kenapa kita tak mendapatkan the wisdom kan daripada mereka? Ya, put them in your MKN, they can advise you so that you do the right things, because we have done it before and we have passed. Macam Singapura lah, dia belajar dari SARS. Oh, teruk Singapura kena SARS. Dia ada 380 kes, 38 meninggal dunia. Kita zero kan? Ya. Zero kita. That's why dia dah steady. Dia ada satu hospital bina just dia build just for infection saja dan Tan Tock Seng. That's why dia dah mula plateau. South Korea dah mula plateau. South Korea masalahnya masa MERS-CoV. MERS-CoV satu orang tu spread kepada 150 orang yang kita namakan super spreader. Yeah. They learn it now. They have got it sorted out. So kita pun dah ada pengalaman ni. Utilize it. Yep. Tak terlambat. Tak terlambat. We are never late, insyaAllah. We can plateau, datarkan the epidemic. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Datuk Dr. Musa Nordin,
perunding pediatrik dan juga pakar perubatan kita, Hospital Pakar KPJ Damansara. Banyak perkara yang dapat dijelaskan dengan begitu baik sekali, dengan begitu orang kata pun bersemangat sekali Dr. Musa, tetapi kami tidak pernah orang kata pun lengit ataupun penat untuk membawa Dr. Musa kerana ini waktu krisis. Kami berinteraksi ataupun memberi pencerahan kepada anda di rumah sana dengan cara krisis tetapi begitu bermaklumat dan juga menggunakan sains dan juga fakta-fakta teknologi. Itu yang paling penting. Bukan kita cakap hearsay ataupun saya rasa, kamu rasa, mereka rasa. Itu tidak penting. Itu tidak betul. Jadi itu saja dari kami, dari studio satelit kami di WTC Kuala Lumpur ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.